Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Debaran kontingen Malaysia untuk memburu 35 peringkat pada Sukan Para Asia 2022 mula dirasai apabila tamasya itu bakal membuka tirainya secara rasmi di Hangzhou, China malam ini. Wartawan Amirul Aizat Muhammad Syafi ada laporannya. Hasrat atlet para negara untuk meraih kecemerlangan untuk rakyat Malaysia sentiasa menjadi fokus utama mereka. Menurut Ketua Kontingen Negara, CDM Kesukan Para Asia Hangzhou 2022, KM Rajendran, kesemua atlet telah melakukan persiapan rapi bagi menghadapi cabaran kali ini. Saya tengok secara mata kasar atlet pun dengan semangat yang tinggi, semangat tinggi. And then Sukan Asia yang bulan lepas tu pun agak berjaya. So yang tu memberi satu kesan yang positif kepada atlet para untuk membuat satu lagi kejutan. So semangatnya memang baguslah saya tengok sekarang. Pada penyertaan kali ini, seramai 54 atlet adalah muka baru dan bakal menjadi penampilan sulung mereka pada tamasya Hangzhou. Menteri Belia dan Sukan KBS, Anayoh optimis mereka mampu mencipta kejayaan biarpun kali pertama beraksi pada Sukan Asia. Itu sebab yang semua pergi ni mereka rasa yakin dan mereka akan saya percayalah dengan atlet para kita tak ada isu bahawa mereka akan rasa takut ataupun tidak dapat melakukan yang terbaik. Mereka selalunya cemerlang dalam pencarian pingat. Sukan seperti olahraga, renang dan powerlifting akan menjadi sandaran utama untuk kontingen para negara pada penyertaan Sukan Para Asia 2022. Semangat dalam kalangan atlet para negara kini membara untuk mencipta sensasi di bumi China. Potensi mereka bakal diuji di Hangzhou. Jadi, ayo seluruh rakyat Malaysia berikan sokongan anda kepada wira dan wirawati negara pada Sukan Para Asia 2022 ini. Amirul Aizat Muhammad Syafi, Berita RTM. Aksi Piala Malaysia 2023. Terengganu FC TFC berjaya mengatasi tekanan beraksi di tempat lawan selepas menewaskan Kuala Lumpur City FC 2-1 pada separuh akhir di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras malam tadi. Dalam aksi tersebut, TFC bermula garang apabila mendominasi 20 minit pertama permainan, namun perlawanan menjadi seimbang selepas KL City mula merampas penguasaan sekaligus menghangatkan suasana. Gol awal hadir menerusi penyerang import Terengganu, Ivan Mahmud, pada masa tambahan babak pertama permainan. Pasukan pelawat terus menambah jaringan kedua pada minit ke-67 menerusi Nik Muhammad Sharif Hasefi Muhammad Lazim. Hasrat TFC untuk menamatkan aksi dengan bekalan selesa 2-0 tidak kesampaian apabila KL City berjaya merapatkan jurang menerusi Cece Kipre hasil sepakan penalti pada masa tambahan. Selepas ini, Terengganu bakal melayan kunjungan KL City FC untuk aksi separuh akhir kedua di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Kuala Nerus pada 3 November ini. Badminton terbuka Denmark. Pemain perseorangan lelaki Lee Zijia dan bergu nombor 1 negara Aaron Chia So Woo-yik berjaya menempas slot kesayangan akhir kejohanan. Dalam saingan separuh akhir malam tadi, Zijia yang masih segar dengan kejuaraan terbuka Arktik minggu lalu tidak berdepan masalah mencatat kemenangan 21-15, 21-17 menewaskan pemain dari Hong Kong, Chio Yu. Pada final hari ini, Zijia dijaulal bertemu pemain ranking ke-20 dunia dari China, Weng Hongyang. Sementara itu, bergu lelaki negara Aaron Woo-yik menepati ramalan melangkah ke saingan akhir selepas menewaskan wakil tuan rumah Kim Astrup Anders Skarup Rasmussen 21-16, 15-21, 15-21. Selepas ini, Aaron Woo-yik bakal bertemu gandingan dari Indonesia Muhammad Syahibul Fikri Bagas Maulana bagi merebut gelaran kejohanan.
Bagi Piala Agong, pasukan Polis Diraja Malaysia PDRM menematkan penantian 32 tahun untuk bergelar juara selepas menewaskan Putrajaya 29-22 dalam aksi final semalam. Dalam saingan tersebut, PDRM lebih banyak menguasai permainan dengan 4 try dan 2 conversion berjaya dihasilkan. 2 try PDRM dimanfaatkan oleh Muhammad Daniel Nur Hamidi dan masing-masing satu oleh K. Diveswaran dan Kyo Levu Muafek. Manakala conversion oleh Lee James Chapman sekaligus membantu pasukan itu mendahului 24-7 pada aksi babak pertama. Bersambung separuh masa kedua, Putrajaya cuba mempamer kebangkitan dengan menghasilkan 2 try, 2 conversion dan 1 menerusi tendangan penalti, namun gagal menyekat kemarahan PDRM. Terdahulu, Sabah berjaya menewaskan Kuala Lumpur 62-19 pada penentuan tempat ketiga. Beralih ke saingan hoki Piala Tun Abdul Razak 2023. Selepas 12 tahun, akhirnya skuad hoki lelaki Kuala Lumpur berjaya bergelar juara kejohanan tersebut. Kuala Lumpur menjulang trofi berkenaan selepas menewaskan Melaka 4-2 menerusi penentuan penalti shootout selepas terikat 2-2 pada aksi sebenar. Dalam saingan yang berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil, menyaksikan kedua-dua pasukan mempamerkan aksi seimbang. Aksi kejar-mengejar jaringan turut dipamerkan kedua-dua pasukan dengan Melaka terlebih dahulu mendapatkan gol sebelum Kuala Lumpur dapat mengikat kedudukan 2-2 sekaligus mengheret perlawanan ke penentuan penalti shootout. Kuala Lumpur muncul juara selepas berjaya menyempurnakan semua 4 pukulan penalti berbanding Melaka hanya 2. Aksi Liga Perdana Inggeris. Penyerang sensasi Liverpool Mohamed Salah muncul wira The Reds apabila menedak 2 gol untuk membantu kelab itu menang 2-0 menentang Everton di Anfield. Turun selaku pelawat, Everton terpaksa beraksi dengan 10 pemain apabila Ashley Young dibuang padang pada separuh masa pertama selepas dilayangkan kad kuning kedua pada minit ke-37 kerana terjatuh ke atas Luis Diaz. Biarpun beraksi dengan 10 pemain, namun skuad kendalan Sean Dyche tetap mampu menyekat percubaan pasukan tuan rumah untuk mendapatkan gol pada separuh masa pertama. Babak kedua berlangsung lebih sengit dengan Liverpool berjaya membuka tirai jaringan menerusi sepakan penalti Mohamed Salah pada minit ke-75. Penyerang Mesir itu terus menggandakan jaringannya untuk membantu The Reds meraih 3 mata penuh dalam perlawanan tersebut. Sementara itu di Stamford Bridge, Chelsea tidak berupaya memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila sekadar seri 2-2 menentang Arsenal awal pagi tadi. Keputusan itu menyaksikan Chelsea berada di tangga ke-10 Liga dengan 12 mata selepas 9 perlawanan, manakala Arsenal kini menghuni selepas berkongsi 21 mata dengan pendahulu Manchester City yang hanya dipisahkan dengan perbezaan jaringan. Satu lagi perlawanan menyaksikan jaringan Diogo Dalot pada minit ke-77 berjaya membantu Manchester United meraih 3 mata penuh selepas menang 2-1 menentang Sheffield United di Bramall Lane. Itu juga adalah kemenangan kelima United dalam 9 perlawanan Liga Perdana Inggeris yang telah berlangsung ketika ini. United kini menghuni tangga ke-8 Liga dengan 15 mata, manakala Sheffield United di kedudukan tercorot. Legenda Manchester United Sir Bobby Charlton meninggal dunia pada usia 86 tahun. Berita sedih itu diumumkan keluarga mendiang dalam satu kenyataan malam tadi. Menurut kenyataan tersebut, Charlton disahkan meninggal dunia pada pagi Sabtu. Sepanjang bersama United, Charlton telah melalui era kehebatan di peringkat kelab bersama United yang bergelar Kelab England pertama menang Piala Eropah pada 1968. Bukan itu sahaja, Charlton turut mencipta nama sebagai pemenang Piala Dunia 1966 bersama skuad England. Dalam pada itu, Manchester United dalam satu kenyataan akui kelab itu kehilangan pemain terhebat dan paling disayangi. Sekian Stadium RTM, saya Otto Othman. Salam sukan untuk semua.